Okay, baik, kita sambung semula bicara saya dengan calon daripada Bukit Gambir. Sebab macam mana yang saya katakan tadi, waktu kita berbicara bila datang azan, kita harus menghentikan bicara kita. Saudara Sutra Kasih, apa khabar? Dalam rehat-rehat waktu petang-petang sebegini ya. Kita juga harus meneruskan tugas. Tapi saya lihat sepanjang perjalanan saya daripada Keluang pergi ke Segamat, daripada Segamat sampai ke Muar tadi, saya tengok masih lagi keadaan mungkin kerana calon-calon belum lagi menyiapkan poster-poster mereka sebab penamaan calon baru semalam. Jadi mereka tidak pasti sama ada diterima atau tidak oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi tunggu dulu. Jadi mereka sedang mencetak. Jadi bersama-sama dengan saya saat ini adalah tidak lain tidak bukan adalah calon untuk N09 Gambir, iaitu Saudara Syahrihan Jani. Beliau merupakan mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bagan Ledang. Bagan ini komposisi penduduknya itu hari waktu bertanding, saudara sahabat saya, saudara Hamid Samuri tewas di tangan saudara ini ahli daripada Parti Keadilan, Syed Ibrahim. Tapi nampak guys sekarang ni, saya lihat sepanjang perjalanan tadi nak datang ke Gambir ini, mereka seolah-olah mau balas dendam dengan Tan Sri Muhyiddin ni. Sebab saya tengok PKR punya bendera sehabis-habisan turun all out. Sebab calon yang akan bertanding daripada PKR adalah Saudara Naim. Saya tak tahu latar belakangnya. Begitu juga dengan daripada calon daripada Perikatan Nasional yang mewakili parti PBM adalah Muhammad Solehan Badri. Dan pejuang pun ada. Pejuang. Masuklah tak apa. Ini demokrasi, maka Suraya Sulaiman. Jadi 4 penjuru. Balik dengan calon kita, saudara ini Syah. Syah asal dari mana, Syah? Saya asal memang daripada Bukit Gambir. Memang anak jati Bukit Gambir ya? This is my hometown. Ya. Ini berapa lama dah sebenarnya dalam politik ni, Syah? Saya, untuk mana-mana tu, saya terlibat dalam politik even daripada masa kampus dulu, politik kampus lah. Ya. Saya belajar-belajar di sana. Dan bila saya graduate, saya memilih untuk balik semula ke kampung saya. Ya. Bekerja di Bandar Muar saja dekat. Dan bermula tahun 2002 saya dilantik, 2002 atau 2003 dilantik sebagai Ketua Pemuda Cawangan pada ketika itu. Jadi saudara Syah ni bergerak daripada awal. Ya, benar. Pada ketika itu saya pun tak tahu UMNO strukturnya bagaimana. Ya. Ketua Cawangan tiba-tiba datang minta saya tolong jadi Ketua Pemuda Cawangan. Saya kata okey lah. Cawangan apa tu? Kampung apa? Cawangan Parit Kasih. Cawangan Parit Kasih. Ya. Dan selepas itu tahun 2003 saya ada persepadanan semula pada ketika itu. Ya. Saya dilantik sebagai jawatankuasa lantikan oleh Ketua Pemuda waktu itulah Datuk Haji Abdul Rahim bin Talib. Sekarang Timbalan Ketua Pemuda Bagan Ledang sekarang. Pada tahun 2003, 2004 pemilihan saya masuk bertanding jawatankuasa pemuda bahagian, alhamdulillah menang. 2004 sampai 2008 saya bertanding lagi sekali, jawatankuasa pemuda menang. Ya. 2013 2008 2013 saya cuba nasib. Ya. Pada ketika itu saya fikir dah sampai masa lah untuk saya cuba memegang amanah yang lebih besar. Ya. Okay, saya cuba nasib tanding 2013 3 penjuru bersama dengan kawan-kawan kita juga yang berlawan. Alhamdulillah dipilih sebagai Ketua Pemuda UMNO Bagan Ledang untuk satu penggal. Tapi 5 tahun lah, 5 penggal atau satu penggal tu. Ya. Itulah bermulanya perjalanan politik saya pada awal. Jadi maknanya saudara Syah ni berada dalam Bagan Ledang ni saat sahabat kita Tan Sri Gani Osman, ya. Kemudian Hamid Samuri adalah Timbalan Menteri Perdagangan dan Investasi. Sahabat kita, tak ada orang lain. Dan bertanding dalam UMNO ni adalah sepatutnya pertandingan persahabatan. Yang ini betul-betul is a war. The war is between UMNO Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional, dengan Parti Keadilan dan juga Pejuang. Okey, saudara, saya ingin bertanya dengan saudara sebagai seorang calon. Apa matlamat you apabila you menawarkan diri sebagai calon dipilih oleh parti? Parti memberi kepercayaan begitu tinggi berdasarkan kepada latar belakang saudara sebagai pengamal undang-undang. Sebab kita ni banyak sama ni. Lepas ni rasanya saudara kena bagi banyak khidmat ni. Lepas ni besok banyak. Tapi kita akan sama dan sana tu banyak kluster mahkamah di sana, bukan di sini ni lepas ni nanti ni. Jadi apa matlamat perjuangan saudara ya? Dia
begini. Buat sikit saudara bercakap sebagai kawan tak pernah dengar ni. Jadi begini Datuk. Ya. Saya punca ataupun menyebabkan saya ni teringin ataupun suka nak melibatkan diri dalam politik ni. Pada ketika saya nak sambung belajar ke universiti dulu. Ya. Itu sejarah saya. Saudara kelulusan daripada Universiti Melaya atau apa? Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan. Universiti Kebangsaan di Bangi ya. Di Bangi. Pada ketika itu nak masuk matrikulasi, Ya. undang-undang saya perlukan kos lebih kurang RM2,000. Ayah saya ni seorang petani peduri getah. Oh gitu. Ya. Oh, Dan anak memang penduduk pada ketika itu kami tak mampu. Ya ya ya. Jadi kebetulan kami jumpa ketua cawangan yang saya sebutkan tadi tu. Dia kata tak apa, dia bawa ayah saya dan saya dia pergi jumpa Tan Sri Gani. Pada kita Yalah. Menteri Besar. Menteri Besar. Mengadu. Ya. Tan Sri Gani dengan senyuman cakap dengan ketua cawangan saya, tak apa Tuan Haji, esok hari Sabtu nanti datang pejabat. Hari Sabtu petang tu ketua cawangan datang bawa RM1,000 daripada Datuk Gani. Saya melihat jasa UMNO dan Barisan Nasional itu pada saya cukup besar. Ya ya ya. Dan saya memikirkan bahawa politik itu adalah politik khidmat bakti. Ya, ya, Bagaimana kamu boleh berbakti kepada rakyat dan masyarakat. Dan lantaran itu, sebaik saja saya graduate, saya memutuskan saya perlu balik ke kampung saya untuk cuba berbakti kepada masyarakat pula. Ya, ya, Kerana ya. hasil daripada UMNO, saya begini. Saya berjaya. Dan saya fikir peluang itu saya harus laksanakan di kampung juga. Untuk cuba berbakti semampu yang boleh kepada masyarakat. Dan apabila ditawarkan sebagai calon, saya fikir ini adalah peluang kemasan pada saya untuk terus menyemai bakti dan cuba membawa masyarakat di kawasan kita ini, masyarakat luar bandar. Ya. Dan kalau boleh bidang pendidikan itu adalah satu bidang yang perlu kita utamakan. Bagaimana kita boleh meningkatkan tahap pendidikan anak-anak kita ini supaya akhirnya esok mobiliti sosial di peringkat masyarakat luar bandar ini dapat kita segera dan percepatkan. Sebagaimana yang saya alami. Ya ya ya. Itu antara sebab saya berminat dalam politik. Jadi saudara bermula melihat politik ini pada saat saudara berada dalam kepedihan, hanya untuk melanjutkan pelajaran ke universiti, kurang berupaya. Saudara adalah anak seorang petani. Masa itu bapa ada lagi? Bapa ada lagi. Alhamdulillah. Jadi masa itu bapa saudara petani apa dia buat, kebun durian ke ataupun dia penuri getah dan bersawah padi. penuri getah? Oh, di sini ada sawah padi juga ya. Jadi tak apa, kalau nak sambut telefon jawab je lah, tak mengapa, cakap live sudah tengok dah live. Maksud saya ini apa, Syah, saudara didatangkan oleh UMNO sebagai pemimpin muda. Sebab inilah yang diminta, dituntut oleh warga. Warga UMNO khususnya, kita mahukan ada satu islah kepimpinan yang baru. Kita mahu melihat calon-calon yang diturunkan kali ini, wajah baru, semangat baru, tenaga baru, dan paling penting, latar belakang itu mestilah yang comel-comel. Kerana kali ini saya melihat, terus terang saya katakan, calon-calon ini mereka akan menjadi macam saya kata tadi, ialah hamba rakyat. Mesti bukan menjadi seorang yang didewa-dewakan. Kita tidak akan menjadi kelas kekayangan, tapi kita merupakan warga yang membela rakyat. Setara melalui zaman yang paling pedih. Maklum sajalah nak masuk universiti, terpaksa jumpa orang besar. Masa itu orang besarnya Tan Sri Gani lah, Menteri Besar. Kira bapa saudara tu seorang gigih semangatnya, berani pergi jumpa Menteri Besar ya. Tengah-tengah jalan tu di kabinet motor. Tengah-tengah jalan tu motor tu boleh jam. Motor yang saya naik dengan ayah saya. Okey. Dia berhenti sekejap. Jadi ketua cawangan dia lepas lah. Dia tak tahu lah sebab dia jalan tu. Dia dengan anak dia lah. Berhenti sekejap, bagi sejuk agaknya mungkin panas ke saya tak tahu lah. Benda-benda ni sampai sekarang saya teringat. Dan okey, jalan balik sampai. Harapan saya, saudara, apa yang dilakukan oleh Tan Sri Gani pada saudara harus diteruskan. Jadi pasti ada juga warga ataupun rakyat bangsa Johor yang di sekitar kawasan Gambir ini yang masih lagi bukanlah dalam golongan kayangan. Mereka juga masih lagi dibaluti, bukanlah katakan kemiskinan, tidak, tapi kehidupannya sukar. Tambah-tambah lagi saat sekarang ini apabila negara kita mengalami masalah COVID atau hal merudum ekonomi yang teruk. Saya berkeyakinan berapa ramai ini wakil yang rakyat yang wakil ini? Pengundi ada lebih kurang 30,000, 29,000 lebih. 29,000 kita, untuk kawasan Bukit N. 29,000 lebih. Berapa dia punya pecahan dari segi percentage Melayu? Percentage Melayu kita ada 17,000, lebih kurang 57%. 53%. 57. Chinese kita ada lebih kurang 10,000 dalam Sebab saya ini kawasan yang pernah diwakili oleh Perdana Menteri. Saya kena terima hakikat. Kawasan Bukit Gambir. Tan Sri Gani dia
Bertanding Gambir juga ke? Bertanding Gambir. Dia Parlimen Pagoh dan Dun Gambir. Oh, dia bertanding Dun Gambir ya. Ya. Ini juga merupakan, ya saudara, ini merupakan kawasan ataupun Dun Dewan Undangan Negeri Gambir yang diwakili oleh mantan Menteri Besar ini Johor, Tan Sri Ghani Osman. Kemudian Tan Sri Ghani di Serong. Asal same ini Ini yang saya sebut tadi Tan Sri Muhyiddin di sini. Tan Sri Muhyiddin dia ya. Berapa penggal dia bertanding? Tan Sri Muhyiddin bertanding di sini 1 penggal. Sebelum tu dia jadi Menteri Besar Johor. Ini Tan Sri Ghani. Nah, Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin jadi Menteri Besar Johor di yang saya rasa di Parlimen Pagoh. Parlimen Pagoh bukan di sini ya. Bukan di sini. So sini apa Tan Sri Ghani bertanding sekali. Tan Sri Ghani bertanding beberapa kali. Beberapa kali di sini, Beberapa ya, kali. Jadi artinya kawasan ini kawasan yang Pada ketika itu belum ada persempadanan semula. Ya. Dia adalah satu dengan Serong di satu kawasan. Ya. Saya tak berapa nak recall sebab Ya. inilah, mungkin itu sejarah lama tu. Terlalu lama masa Saya berlalu. pun tak ada Ya. lagi dalam masa tu. Ya. Dalam sejarah tu. Ya, Kenny Tan also melihat ini Saudara Syaifuddin, Saudara Jamalul Haq Ismail, Saudara Zaman Huri. Begitu juga dengan Haji Kamarul Raja Kamarul Raja Bazian, dia orang Sungai Petani. Dari Sungai Petani pun tengok juga. Mohon doakan saya. Berkenal-kenalan dengan calon daripada Gambir ni. Sebab ini kawasan yang diwakili oleh Tan Sri Muhyiddin. Ya. Beliau menang dulu pun dia dapat 10,280 undi. 3099 majority. Dia 3,090 betul, 3,099 sebab calon waktu itu kita menurunkan T. Asogan. M. Asogan. Jadi calonnya kita tak melihatkan soal bangsa, tetapi dengan majoriti orang kita ni apa semua, dan waktu itu mereka bertanding di bawah Parti Keadilan PKR. Sebab itu dari awal tadi Syah, saya nampaklah dari segi pemasangan bendera ni PKR ni macam nak balas dendam ni, dia geram ni. Saya nampak calon kali ini calon PKR adalah saudara Naim. Saudara Naim dia apa latar belakang dia? Sejauh yang saya tahu tentang diri dia adalah merupakan ketua cabang PKR Muar. Oh, dia Muar. Dia Muar. Okey. Payung terjun datang ke sini lah. Dia bukan ledang. Bukan anak ledang. Dulu dia pernah bertanding di Dun Sungai Balang pada hari ke-14. Dalam Parlimen mana tu? Dalam Parlimen Muar. Parlimen Muar. Dia kalah, tapi kalah tipis lah. 100 lebih saja dia kalah. Ya. Kalau tak salah saja. Ya. Kalah tipis dengan Bagi Zaitun pada ketika itu. Baik, balik ni Saudara Syah. You akan membawa suara rakyat. You kena ingat kali ini saudara akan membawa suara rakyat ke Dewan Undangan Negeri Johor. Sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, suara rakyat ke Dewan Undangan Negeri Johor. Sebagai ahli parlimen, bawa ke parlimen lah. So, apa sebenarnya ini pencarian utama warga di kawasan yang akan diwakili ini kalau insyaAllah dipilih? Banyak perkara sebenarnya yang perlu kita bawakan ataupun suarakan isu rakyat ni. Ya. Pertamanya saya melihat perkara yang paling utama adalah berkaitan dengan liputan harian seluler kita ni. Dia merupakan satu masalah yang besar di peringkat kita ini. Di kawasan-kawasan kampung pedalaman. Kadang-kadang dia tak sampai pedalaman pun. Even 2 km daripada Pekan Bukit Gambir ini, line telefon itu tak dapat coverage dia. Liputan itu tak dapat. Saya pergi sampai dalam 2-3 hari kempen ini, dan saya kebetulan saya ajukan juga kepada pihak kementerian. Saudara Datuk Budiman itu kita kawan saya lah waktu itu. Ya, sahabat dulu. Boleh teruskan. Bos, kalau boleh bos mana tu? Kalau boleh hantar pada email nanti kat atas. Ya, saudara, kita lihat calon ni memang sentiasa sibuk lah. Jadi kita bagi ruang pada dia jawab. Jangan pula kerana kita live ini maka beliau tak berkesempatan menjawab. Kadang-kadang ada pengundi. Hari ini saya sebenarnya hujan lebat, selebat-lebatnya. Bagi saya kalau hujan itu Syah adalah hujan rahmat. Alhamdulillah. Kalau panas itu susah sikit, tapi ini hujan, alhamdulillah sejuk. Ya, pada ketika pilihan raya negeri Johor ini dan juga pada masa ketika pun kalau kita nak berbakti kepada rakyat, kita tempuh je hujan ke, panas ke, tak kira. Tak kisahlah ya. Itu kita berhujan, berpanas. Ya, asalkan dapat doa daripada sahabat-sahabat tuan-tuan, kita sihat, insya-Allah kita mampu dilaksanakan. Saya melihat saudara masih lagi mengamalkan dalam jiwa saudara adalah jiwa pemuda. Saya suka. Saya walaupun dah lepas umur pemuda tu, tapi saya fikir saya masih lagi muda. Saya ini benar-benar macam saya juga. Bagi saya walaupun usia saya dah 66 tahun, tapi semangat dan jiwa saya, darah saya terus membara
Lain tidak melainkan adalah perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. So kita tidak akan meredakan bumi bertuah ini diganggu gugat oleh musuh-musuh yang tidak baik. Jadi kita mahukan di sini adalah warga harmonis. Kita adalah warga cinta damai. Tak itu? Betul. Jadi saudara, kalau saya rasalah, saya punya keyakinan insya-Allah warga di Bukit Gambir ini mereka lebih yakin pada saudara kerana khidmat saya saudara dah begitu lama sebagai ketua pemuda dan mendapat mendapat ihsan atau restu daripada pimpinan bahagian. Itu paling penting. Kemudian pimpinan negeri, sahabat kita lah bukan orang lain pun. Datuk Yang Amat Datuk Asni juga datang daripada Kilang Pemuda. Jadi saudara juga datang daripada Kilang Pemuda. Dan sebab itu saya berkeyakinan Bukit Gambir ini boleh dibangunkan lagi. Walaupun telah pun dibangunkan sebelum ini oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Gani, oleh Yang Amat Berhormat waktu itu Tan Sri Muhyiddin. Cuma Dewan dia janjikan dia buat ke belum? Dia janjikan Dewan apa tu? Masa dulu kan dia kata nak buat 3 Dewan dalam bahagian. Itu dibuat di Parlimen dia. Parlimen dia tak ada di sini ya. Gambir satu pun tak sampai. Walaupun dia mewakili sini, aduh. Sebab saya 3, taklah satu di Gambir tapi tidak sampai. Saya tidak faham lah, mungkin ada keperluan lain. Tak apalah, Saudara Syah, jangan saya tak suka cerita buruk orang. Tapi yang kita dengarkan peruntukan 34 juta, tak silap saya lah. Untuk Dewan, saya ingatkan tentulah ada untuk Dewan Undangan Negeri yang diwakilnya di Gambir ini. Ini pertama kali saya datang Bukit Gambir. Lalu lalang biasalah. Kan? Tapi rupanya tak ada ya. Kali tidak ada lah. Tidak ada. Maka saudara lah harus mengadakannya. Okey. Dan saudara bukan daripada Muar, saudara daripada Gambir ini adalah petani. Ya, masyarakat petani ini selalu orang mengatakan bahawa pertanian is very close to the poverty. Kan? Jadi dalam sekarang sangat-sangat begini, kita mengalami suasana negara kita tidak mempunyai food bank. Selalu dalam live saya menyatakan kita harus mencari upaya supaya kita mempunyai food bank. Kerana jika sesuatu berlaku, darurat dan sebagainya, paling tidak pun rakyat adalah benda nak makan. Jadi apakah masih ada kawasan tanah-tanah yang boleh dibangunkan untuk projek pertanian yang agak separuh mega, kalau tak boleh mega pun? Dia Datuk begini sebab saya fikir mungkin ada beberapa kawasan tanah terbiar yang tidak, contohnya tanah wakaf yang tidak dibangunkan setakat hari ini. Mungkin kita boleh berbincang dengan pihak Majlis Agama Islam, kalau boleh tanah itu dibangunkan dalam projek pertanian oleh belia-belia kita. Tapi dia berpusat lah, maksudnya berkelompok. Berkelompok supaya ini dijadikan sebagai satu modul untuk kita develop tempat lain. Sebab ada juga kita punya kalangan anak-anak muda sini yang aktif dalam bidang pertanian, penanam sayur. Saya puji kesungguhan mereka. Cuaca panas, hujan, ribu berketak, mereka masih lagi menanam sayur sehingga hari ini. Sayur ya? Ya, sayur-sayuran. Jadi saya fikir kalau mereka diberi peluang dan galakan bantuan bersama dengan kawasan-kawasan yang boleh dibangunkan, mereka boleh. Orang Gambir memang semangat, jiwa kental dia kuat. Ya, sepanjang saudara jadi ketua pemuda itulah saudara memerhatikan memang ada kawasan-kawasan yang boleh dibangunkan. Dan pada ketika itu kebetulan kita pun maksudnya negeri diperintah ataupun ditabir oleh Barisan Nasional. Saya tahu juga bantuan-bantuan itu disalurkan kepada mereka. Dan kalau kita boleh upayakan tanah-tanah wakaf contohnya yang terbiar, mungkin juga ada tanah-tanah kosong yang ada pemilik, tetapi pemilik itu sudah tidak mampu untuk mengerjakan, dan bagaimana mungkin kita boleh berbincang untuk didevelopkan secara berkelompok. Supaya, tapi kena pemantauan daripada Jabatan Pertanian lah. Sebab supaya ia dapat benda-benda itu dapat dikomersialkan dan sebagainya. Jadi saya fikir itu je cara kita. Yalah, kita sepatutnya UMNO dari dulu pun kalau UMNO kawasan tu yang mentadbirnya, kita tak fikir pun sama ada dia datang daripada mana. Saya mengharapkan agar kalau saudara terpilih nanti, janganlah sesekali disisihkan mereka-mereka ahli daripada Parti Keadilan ke, Parti Pejuang ke, yang menentang saudara. Sebab dalam aroma demokrasi, siapa saja berhak untuk menawarkan diri bertanding. Jadi kekhawatiran kadang-kadang pengundi ni dia kriau juga. Tapi kalau saudara boleh menjanjikan bahawa don't worry, kalau undi berilah kepercayaan pada saya jadi wakil rakyat, walaupun anda ada parti lain, saya tetap akan melayan. Apakah itu standing you? Macam mana? Wakil rakyat adalah wakil rahmat kepada rakyat, kepada semua rakyat. Cantik. Saya tak fikir saya perlu mengutamakan A, B dan C, tetapi kita perlu layan sama rata mengikut keperluan dan kehendak mereka pada ketika itu. Siapa pun yang datang, kita tidak akan pilih kasih, pilih parti dan sebagainya. Itu berlaku semasa pilihan raya lah. Saudara nak parti apa terpulang masing-masing. Tapi once pilihan raya over, we have to work together to develop this area bersama. Itu saya fikir itu lebih baik kepada untuk semua. Betul. Daripada kita memilih-milih jadi gaduh,
tak selesai masalah. Tak selesai. This is our place, this is our hometown. Kita develop bersama-sama. Ya. Memang saya sangat mengalulukan pandangan daripada semua pihak. Even pada pimpinan parti pembangkang kalau datang sudi nak bersama dengan saya, kita alulukan. Sebab pada saya, negara ini perlu ada, kita perlu ada lonjakan paradigma dalam bidang politik. Lepas pilihan raya selesai. Kita fikir lagi soal parti-parti politik ini, let's work together. Sebab banyak lagi perkara yang perlu kita buat dan dia boleh dibuat kalau bersama. Ya, saya rakan, memanglah saya melihat secara peribadinya, ini komen daripada sahabat kita, Scan nama dia. Dia kata calon ini begitu humble, dia kata. Saya lihat secara peribadinya, bila hadir daripada Kilang Pemuda, orang yang begitu humble, saudara-saudara. Saya amat mengharapkan bahawa calon-calon kali ini yang diturunkan bertanding daripada UMNO khususnya, matlamat lain tak ada. To serve the people. Rakyat dahagakan kepimpinan. Kalau saya boleh bercelah sedikit di sini. Sila. Saya lihat masyarakat sekarang ni, dia menganggap dia nakkan wakil rakyat macam era tahun 70-an, 60-an yang dia nak wakil rakyat itu bersama dengan mereka. Bekerja dengan mereka. Kebersamaan dengan mereka. Saya nampak era itu kembali sekarang ni. Itu saya fikir kebetulan poin ataupun dia punya keistimewaannya, saya adalah memang anak tempatan. Hampir semua lah. Hampir semua penyokong ataupun pengundi-pengundi kita. Jadi lebih mudahkan untuk kita bekerja. Dan kita mempunyai struktur jentera yang kuat di peringkat kampung yang boleh bantu kita. Jadi saya fikir kalaulah kita diberi mandat dan kepercayaan, insya-Allah tanggungjawab itu kita boleh laksanakan dengan sokongan dan dukungan daripada jentera dan kawan-kawan kita di peringkat AKUB. Itu yang paling penting. Kerjasama saudara dengan Ketua Bagan macam mana? Alhamdulillah sangat baik dan sangat erat. Cuma malangnya Ketua Bagan tidak terpilih. Bukan tidak terpilih. Dia Ketua Bagan saya Alhamdulillah kali ini, dia fikir dia akan memberi laluan. Dia dah declare. Dia declare dia memang tak nak. Memang begitu Yes, untuk DOR ini dia tak nak. Saya tahu ke parlimen kita harap ada peluang bagilah. Tapi pada saya dia dengan humble dia berkatakan dalam perbincangan kita dia akan beri laluan. Dia kata tak perlu untuk dia bertanding di peringkat 2. Sebab inilah masanya dia nak naikkan new generation. Rest kita ataupun nak bagi peluang pada kita. Alhamdulillah memang tak ada isu tentang perebutan jawatan ataupun perebutan kedudukan ini. Itu. Puan Safiah Kamarudin, tak apa, insya-Allah. Rakyat tidak buta, Puan. Cuma rakyat kadang-kadang terpengaruh oleh janji seribu mimpi. Itu yang lalu. Tapi kalau dapat wakil rakyat, orang yang macam sahabat kita, Saudara Syahrihan, saya yakin kerana dari segi melihat wajahnya, bukan wajah orang yang sombong, bukan wajah orang yang turun dari kayangan. Malahan bila mendengar ceritanya, nak pergi masuk universiti pun terpaksa bapak dia jumpa dengan Datuk Tan Sri Gani Osman, dan beliau tidak lupa, which is benda ini berlalu dalam 10 tahun dulu lah. Lebih. Tahun saya berumur paling ketika umur 18 tahun. 18 tahun sekarang umur saya dah 45 tahun. 40 tahun ni 45 lah. 18 tahun 45. 22 tahun. 27 tahun juga. Secara 22 tahun sekarang dulu, 22 tahun dulu beliau masih mengimbau bagaimana budi yang ditaburkan oleh mantan Menteri Besar Tan Sri Gani Osman terhadap beliau. Dan saya lihat, bila beliau menceritakan benda itu, saya terbaca anak matanya. Dan kita tengok dengan anak matanya memang menggambarkan bahawa kesedaran, keinsafan. Di samping itu berterima kasih dan kesyukuran pada Ilahi bagaimana beliau berkesempatan belajar undang-undang. Sekarang ni buat form sendiri ke dia ni? Saya ambil alih firm daripada bukan ambil alih lah, my boss dia dah agak going to retire. So dia dah balik ke Polisen bersama dengan anaknya. You just run the firm. So di mana you punya ni? Firm saya di Bandar Muar. Di Bandar Muar. Jadi kalau nak ambil khidmat Johor Guaman boleh lah ke Gamna. So Muar ketua bahagian ni pun pengamat undang-undang juga. Datuk Zali. Datuk Zali pemuda juga. Kan? Jadi jangan main-main dengan UMNO sekarang ni, dah ramai peguam-peguam. Tapi Datuk waktu daripada tahun 2004 saya terlibat dalam proses pilihan ini sebagai peguam Barisan Nasional. Saya terlibatlah bantu mengisi borang. Now bila my turn yesterday, saya 2 hari tak boleh tidur. Saya mengenangkan
kalaulah saya punya orang ditolak, just imagine satu Malaysia maki saya. Ada beberapa lawyer untuk Barisan Nasional. Tapi I sendiri punya deadlock. Ada gemuruhnya ya? Sangat gemuruh. Sebab I masih lawyer. Macam mana orang peguam sendiri pun boleh kena reject. Buat bank sebab dengan doa daripada yang ada kawan dan juga semua pengundi kita kat sini, segalanya dipermudahkan sebelah, alhamdulillah. Bersyukur saya. Saya satu pengalaman yang agak menarik. Sebab waktu pilihan raya lalu beliau menjadi peguam kepada calon Barisan Nasional. Dan tidak ada masalah. Dua sekali di Sedong pun Haji Hairin pun sama juga peguam. Tapi bila sampai ke diri sendiri nak isi borang ketok. Itu bila kita kata kalau kena tang orang kita boleh gelak kan. Bila kita sendiri saya dah pengalaman best experience for me lah. You isi borang sendiri lah ya. No, guidance daripada peguam juga lah. Barisan Nasional kita ada juga. I punya peguam sendiri lah. Yelah, selagi tak pegawai RO tu tidak mengisytiharkan, tiada bantahan ataupun tiada ditolak, selagi itu kita sanksi lagi. Pun tu main format pun. Dan waktu cabutan nombor berapa? Nombor 2. Oh, nombor 2. Saya calon nombor 2. Nombor 1? Pejuang. Oh, pejuang. Saya tengok kita punya Datuk Asni nombor 4. Rezeki masing-masing. Saudara nombor 2. Jadi saudara para pengundi di sekitar kawasan Bukit Gambir ni jangan lupa 0202. Yang paling penting bukan ride ya, pangkah. Apa saudara nak bagi pesanan kepada pengundi-pengundi bukan hanya di Bukit Gambir tapi juga di seluruh negara, di seluruh negeri Johor dalam kita menghadapi pilihan raya negeri Johor ni. Baik, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, pada kali ini Johor diberi peluang dan kesempatan untuk memilih. Peluang kedua sebenarnya. Jadi saya memohon dan merayu kepada semua pengundi di Dun Gambir. Pada kali ini kita pilihlah Barisan Nasional demi kestabilan untuk masa depan. Sebenarnya anak cucu kita sangat bergantung harap pada kita pada kali ini. Masa depan kita, masa depan mereka adalah bergantung kepada kita. Jangan ulangi lagi kesilapan yang lalu dan mohon bersama-sama dengan kita untuk membentuk sebuah masa depan yang stabil demi sebuah Johor yang gemilang. Dan kita perbaikilah segala kesilapan masa silam tu, sama-sama kita perbaiki. Kesilapan di mana-mana berlaku. Kadang-kadang kekalahan pada PRU 14 itu hikmahnya juga besar daripada UMNO dan Barisan Nasional. Betul. Dan alhamdulillah kita pun slowly, progressively kita berubah mengikut kehendak masyarakat. Dan kita bangkit dengan penuh semangat. Dan kita harap kita mencapai kemenangan. InsyaAllah. Dan saya sangat yakin dalam Dun Gambir ini kita akan mencapai kemenangan pada 12 InsyaAllah. Dan saudara, sebab saya semalam pun saya dah bercakap bahawa saya mengatakan bahawa UMNO ini lahirnya di Istana Johor. Benar. Dan dalam usaha kebangkitan UMNO Barisan Nasional ini pada mulanya ledakannya berlaku di Tanjung Piai, juga di Johor dengan undi 15,000 majoriti itu. Walaupun calon dia datang daripada bukan calon Melayu tetapi dalam Barisan Nasional, kita menghasilkan kemenangan yang tidak diyakini oleh semua orang tetapi boleh meledak begitu. Itu merupakan semangat obor yang begitu tinggi untuk membangkitkan. Dan hari ini pula kita akan berhadapan dengan pilihan raya negeri. Saya rasa kebangkitan UMNO bermula sekali lagi di Johor. Macam mana pandangan saudara? Tepat sekali tepat sekali. Dan kita mengharapkan momentum yang sedang kita bina ini boleh membawa ledakan yang lebih besar sehingga memulihkan atau membangkitkan kembali UMNO dan Barisan Nasional dalam pesada politik tanah. Wabi kena bawa ni, seli-seli dia kata bakal Wabi bawa lah logo 02. Ni kita punya pelayar ni Wabi, kritikal. Saya punya pelayar ni kalau tak betul sebab saya Wabi kena ingat ya. Saya tu panggil Wabi teruslah. Bahawa pelayar-pelayar kita ni dia bukan hanya datang daripada UMNO, ada datang daripada Warga Keadilan, ada daripada PAS, ada daripada DAP dan kepelbagaian. Saya melihat setakat ini dalam masa sekitar dalam setengah jam ini nampak gayanya positifnya cukup menarik daripada warga net seolah mereka senang. Kalau calon yang sebegini, saya rasa kalau Johor menurunkan calon-calon sebegini, insya-Allah kalau UMNO Barisan Nasional mempunyai calon yang pertama sekali merendah diri, kacak pula tu. Alhamdulillah. Manis adalah kacak tak. Saya selalu kenalkan diri saya. Ni pasal orang susah nak sebut nama saya Datuk. Saya nama saya Sahrihan. 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 Tapi orang sering sebut dalam kita ni masyarakat Johor ramai. Dia akan sebut Sarehan, Syahrizan, macam-macam. Sebab yang penting saya kena betulkan nama saya ni sebab
parti sebelah nama lebih kurang saya yang bertanding itu. Jadi macam mana saya nak beritahu masyarakat nama saya begitu? Dan lekat dia lekat, jadi saya beritahu kepada mereka, kenal tak Syahruhan? Idris Sugih ke salam lah tu daripada Kajang. Siapa? Idris Sugih nama dia. Dia Idris Sugih bila sebut Jawa tu pun masuk. Idris Sugih ni. Muka pun dah muka Jawa dah ni. Jadi bila saya sebut kenal tak Syahruhan, dia Ya. jadi saya ni adik dia, Syahruhan. Cuma hidung Syahruhan tu mancung lah. Saya tak tahu nak mancung. Jadi kerana itu mereka boleh ingat nama saya. Ya, saudara Said saudara ini Said dari Keadilan. Dia kata bakal jadi kaya. Tak gitu dah. Bukan itu yang kita cari. Politik bukan macam dulu. Ya, Politik macam dulu. dengar saudara Said. Ini jawapan daripada calon YB kita ni. Dia. Jadi saya tak fikir usaha politik untuk jadi kaya. Ya. Kalau kita boleh bantu masyarakat, saya dah cukup puas hati. Ya. Sebab saya berjaya pada hari ini nak kaya dengan jawatan saya sebagai peguam, insya-Allah. Ya. Tapi pada saya kerana mengenangkan jasa UMNO dan Persatuan Nasional pada saya secara personal. Ya. Saya fikir ini time to reward, time untuk membalas budi. Saudara lihat mata YB ni sendiri bila sebut jasa Persatuan Nasional pada diri beliau, sehingga beliau dapat jadi peguam. Lihat, saya sebab itu saya bawa tontonan ini supaya anda melihat sendiri calon Bukit Gambir ni dia bukan sekadar merendah diri dan penuh keinsafan. Bila dia kata saya nak balas balik jasa, bukan nak kaya. Kalau nak kaya dia peguam, satu kes tak ada masalah. Sign dapat 20 projek perumahan pun dah cukup lumayan. Kaya taklah cukup untuk survive anak beranak, insya-Allah. Ya. Tapi kenapa saya nak buang masa? Ya. Sampai ke malam kerja dan sebagainya. Saya teringat jasa dan pengorbanan Barisan Nasional pada keluarga saya. Ya. Saya berbagi. Dan politik khidmat bakti itu memang telah pun disemai dalam jiwa kita sejak kita mula dalam berkecimpung dalam politik. Ya, YB, saya melihat dengan apanya sekarang ni masa kempen-kempen ni mereka menyerang peribadi. Apa pandangan you? Serangan peribadi saya tanya tak sesuai untuk politik kita sekarang ni, alah baru ni dah. Saya fikir yalah, itulah lumrah dunia sekarang ini. The personality assassination ni. Jadi saya tak fikir itu boleh membantu membina sebuah masyarakat yang bertamadun. Ya. Saya fikir apa yang perlu kita debatkan adalah tentang polisi, bagaimana misi dan visi yang akan datang, dan bagaimana ianya boleh dilaksanakan. Dan saya percaya dengan kekuatan yang Barisan Nasional itu ada, dengan pengalaman yang telah pun ada pada kita, dengan barisan kepimpinan daripada atas sehinggalah ke bawah yang cukup kuat dan hebat, kita mampu untuk melaksanakan setiap apa yang kita janjikan. Itu yang paling penting. Dan soal karakter assassination ni, kalau you orang nak teruskan, itu budaya politik lama. Saya harap ianya tidak dididik dalam generasi baru. Tinggalkanlah itu tahun 90-an. Ini generasi you, Syah. Kadang-kadang saya ingat dia orang tak mau dengar lagi dah benda-benda muak dengan pembunuhan karakter sebegini. Mereka tak tahu apa yang mereka boleh dapat, apa yang YB ini boleh laksanakan di kawasan mereka. Adakah saudara Syah sedar bahawa sekarang ni anak-anak muda kita sekarang ni begitu sukar sangat ekonomi mereka, masa depan mereka yang tidak menentu? Boleh saudara beri komen sedikit? Saya graduate pun dah susah. Bukan dah susah lah, maksudnya kita struggle pada waktu itu. Dan pada kali ini mereka lebih struggle dengan ekonomi yang merudum, dengan peluang pekerjaan yang dah mula berkurangan, dengan mungkin apa lagi pendidikan sekarang pun dah kita pun tak faham dengan PDPR dan sebagainya. Dan nampaknya kerana COVID ini kerajaan kita fokus pada isu COVID, dan mungkin ada beberapa perkara yang tertinggal. Dan ini merugikan masa depan anak-anak muda kita. Bagaimana kita boleh mengatasi ini pasca COVID ini? Kita perlu do something, bagi input pada kerajaan untuk kita sama-sama bangunkan kembali anak muda ini. Segorangnya mereka boleh survive, macam saya butangkan tadi, dengan tanah yang tu, contoh begitulah. Jadi mungkin ada beberapa perkara yang kita boleh bincang bersama, dan sebab itu saya sangat mengalurkan pandangan. Sebab pada kita yang paling penting, mereka develop, mereka maju, yang untungnya adalah negara. Dan masa depan, insya-Allah dengan kesabilan negara kita akan dapat menjanjikan masa depan yang lebih cerah untuk Malaysia. Setara ini janji seorang calon adun Dewan Undangan Negeri Bukit Gambir, lain tak ada adalah untuk menabur bakti untuk bangsanya. Beliau lahir ada hasil dari perjuangan UMNO, dan beliau akan harus terus meneruskan perjuangan UMNO. InsyaAllah malam ini dengan izin Allah saya akan bersiaran bersama dengan Ketua Bahagian Ledang, sahabat saya Dato' Hamim Samuri. InsyaAllah saudara, kalau hujan tak ribut lah. Bagaimanapun saya nak minta saudara Syah, can you give a few word untuk pengundi-pengundi you sekali lagi? Tuan-tuan dan puan-puan, saya Sahrihan Benjani, calon nombor 02 N09 Gambir, dengan rendah diri
Pertamanya saya mohon maaf sekiranya saya ada melakukan kesilapan dan kesalahan sebelum ini. Saya dan ahli keluarga saya mohon maaf. Yang keduanya, saya mohon dan merayu. Berilah peluang, berilah mandat, berilah undi tuan-tuan dan puan kepada saya selaku calon Barisan Nasional. Mudah-mudahan kestabilan masa depan dapat kita bina bersama. Sekian, terima kasih. Begitulah saudara, beliau tidak akan menghampakan janji dan undi yang diberikan oleh anda. Ingat saudara, bagi pengundi-pengundi Bukit Gambir dan kepada pengundi-pengundi Johor, inilah wajah-wajah yang diturunkan oleh Perhubungan UMNO Negeri Johor, oleh Barisan Nasional Negeri Johor, yang direstui oleh pimpinan tingkat 38 di Anjung Kuasa di bangunan Menara Dato' On. Saya berkeyakinan kali ini, sebab itu ya berkali-kali saya katakan yang berhormat Datuk Seri Presiden memilih calon-calon kali ini bukanlah calon-calon yang sekadar kita semula, tetapi anak muda yang akan menggembeling tenaga lain tidak demi agama, bangsa dan tanah air. Kepada mereka semua kita doakan selamat berjuang. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, sambil-sambil minum teh gitu.